Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas tambahan Jawi UPKK tahun 2020 dan tahun 2021. Kita akan belajar tentang perkataan berimbuhan. Okey, apa itu perkataan berimbuhan? Imbuhan adalah penambah unit bahasa yang ditambah pada sesuatu kata, boleh ubah bentuk dan makna. Semua perkataan berimbuhan mempunyai kata dasar. Apa pula kata dasar? Kata dasar adalah kata asal, kata akar dan kata yang tiada imbuhan. Okey, hari ini kita akan mula dengan imbuhan awalan. Imbuhan awalan adalah imbuhan berada di awal dan kata dasar berada di akhir. Okey, yang pertama adalah imbuhan awalan se, ke dan di. Untuk imbuhan awalan se, ke dan di ada dua kaedah dia. Yang pertama adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Okey, apabila kata dasar yang bermula dengan huruf alif, untuk imbuhan se, ke dan di sahaja, huruf hamzah perlu diletakkan di atas alif pada kata dasar. Okey, apabila kita nak tambah imbuhan awalan se, ke dan di, okey, bila kita nak tambah dekat depan tu awalan dia, imbuhan awalan dia, alif tersebut kita perlu isi huruf hamzah di atas. Okey, bukan di bawah, di tepi, kita isi di atas. Okey. Contoh seperti perkataan di bawah, di atas. Di atas daripada kata dasar atas. Okey, boleh tengok dekat kata dasar dia bermula dengan huruf alif dan dekat kata dasar dia dekat situ masa tu tiada lagi huruf hamzah. Okey, apabila tengok sebelah dia imbuhan, apabila kita nak tambah awalan di, okey, di kita letak dal dekat depan. Ejaan kata dasar sama tetapi alif tersebut hanya perlu tambah hamzah di atas. Okey. Hamzah. Tambah hamzah dekat atas huruf alif. Begitu juga dengan seekor. Okey, seekor kata dasar dia adalah ekor bermula dengan huruf alif. Okey, apabila kita nak tambah imbuhan awalan se, okey, alif tersebut perlu ditambah hamzah di atas. Okey, bukan di bawah. Kita letak hamzah di atas. Kemudian ketiga kita boleh tengok perkataan ke arah. Daripada kata dasar arah, begitu juga dia tak ada, daripada kata dasar tu dia tak ada huruf hamzah. Tetapi apabila kita nak isi imbuhan ke, kita nak tambah imbuhan ke, alif tersebut perlu ada hamzah. Okey. Ejaan kata dasar kita tak perlu ubah. Cuma dekat alif sahaja kita perlu tambah hamzah. Okey. Kemudian yang kedua, apabila kata dasar tersebut bermula dengan selain alif, macam tadi semua bermula dengan huruf alif. Kemudian yang kedua ni untuk imbuhan awalan se, ke dan di, apabila tidak bermula dengan huruf alif, kekalkan sahaja ejaan kata dasar tersebut. Okey. Contoh dia. Okey, imbuhan se, kita nak tambah imbuhan se untuk perkataan makin. Okey, perkataan makin dia tak mula dengan huruf alif kan? Bila tak bermula dengan huruf alif, kita tambah sahaja dekat awal dia, imbuhan awalan dia se. Okey, tambah sahaja sebelum ni semakin. Okey, kekal sahaja ejaan dia. Cuma tambah imbuhan awalan di depan sahaja. Begitu juga dengan ke, kita nak tambah dekat kata dasar dunia. Okey, ke dunia. Kita tambah sahaja imbuhan di depan, kekalkan ejaan kata dasar. Dan untuk imbuhan di kita nak tambah dalam kata dasar di dalam. Okey, tambah sahaja di hadapan. Okey.
kekalkan ejaan kata dasar. Kemudian imbuhan awalan ber, per dan ter. Okey, untuk 3 imbuhan ni dia ada satu kaedah sahaja, sama ada kata dasar tersebut bermula dengan huruf alif atau huruf selain alif, kekalkan sahaja ejaan dia. Okey, untuk 3 imbuhan sahaja, 3 imbuhan ni sahaja kita kekalkan huruf alif jika bermula dengan huruf alif. Kalau tidak bermula dengan huruf alif pun kita kekal sahaja. Okey. Contoh dia macam berikut. Okey. Untuk kata dasar dia ada alif dekat depan. Kita kekalkan sahaja huruf alif tersebut, tak perlu buang. Begitu juga dengan teringat, peringat. Okey, alif tu kekal sahaja. Yang tidak bermula dengan kata dasar yang tidak bermula dengan huruf alif pun begitu, kita kekalkan sahaja. Contoh dia bermain, terjatuh, perluas. Kekalkan sahaja ejaan kata dasar. Kemudian, imbuhan awalan meng dan peng. Okey, dia ada beberapa kaedah. Imbuhan awalan meng dan peng apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif yang berbunyi I dan U, dihilangkan huruf alif pada kata dasar tersebut. Okey, bila kita nak guna imbuhan awalan meng dan peng dan depan kata dasar tu ada huruf alif yang berbunyi I dan U, alif tersebut nak isi imbuhan meng dan peng perlu dibuang. Okey, alif tersebut perlu dibuang. Contoh dia, perkataan dia pengindar. Okey, pengindar daripada kata dasar indar, okey, bunyi I. Okey, bermula dengan huruf alif, bunyi dia I. Nak tambah peng, kena buang huruf alif. Begitu juga dengan pengurus, bunyi dia kata dasar urus, U. Tambah peng, buang huruf alif. Okey, mengutus daripada kata dasar utus, bermula dengan huruf alif kata dasar dia dan berbunyi U. Jadi kita perlu buang huruf alif bila nak tambah imbuhan meng. Okey, mengintai. Mengintai daripada kata dasar intai, bermula dengan huruf alif dan berbunyi I. Okey, bila nak tambah meng, kena buang huruf alif. Seterusnya, imbuhan awalan meng dan peng juga apabila bertemu dengan kata dasar bermula dengan huruf alif yang berbunyi A. Dia berbunyi A sahaja. Okey, dikekalkan huruf alif tersebut. Okey, yang tadi bunyi I dan U, kita perlu buang huruf alif bila nak tambah meng dan peng. Tapi apabila bunyi alif, huruf alif dan berbunyi A, kita perlu kekalkan alif tersebut. Okey, contoh dia macam pengatur. Daripada kata dasar atur, dia bermula dengan huruf alif dan berbunyi A. Bila nak tambah imbuhan peng, alif tersebut kekalkan sahaja. Pengacara daripada kata dasar acara. Okey, acara bermula dengan huruf alif dan berbunyi A. Bila nak tambah imbuhan awalan peng, kekalkan sahaja huruf alif. Kemudian mengasuh daripada kata dasar asuh, begitu juga dia bermula dengan huruf alif berbunyi A. Asuh. Nak tambah imbuhan di hadapan meng, kita perlu kekalkan sahaja alif tersebut. Kemudian mengarah. Di perkataan mengarah daripada kata dasar arah, juga kata dasar tersebut bermula dengan huruf alif berbunyi A. Okey, bila nak tambah imbuhan meng, kekalkan sahaja huruf alif. Okey, imbuhan awalan meng dan peng juga bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf E suku kata tertutup. Dihilangkan huruf alif pada kata dasar tersebut. Okey, untuk imbuhan awalan meng dan peng juga, tetapi perkataan kata dasar itu bermula dengan huruf
suku kata tertutup. Okey. Perlu dibuang huruf alif. Okey, contoh dia mengambil daripada kata dasar ambil. Dia bermula dengan huruf A suku kata tertutup. Macam mana A suku kata tertutup? Am. Okey, tengok am. Dia suku kata tertutup. Okey, am. M tu huruf konsonan. Jadi dia A suku kata tertutup. Okey, am. Ambil. Bila kita nak tambah imbuhan meng, kita perlu buang huruf alif. Begitu juga dengan menganjur. Menganjur daripada kata dasar anjur. Okey, dia bermula huruf A dan dia suku kata tertutup. Okey, bila nak tambah meng, kita perlu buang huruf alif. Dan pengampun daripada kata dasar ampun, kita nak tambah imbuhan peng, kita perlu buang huruf alif. Okey. Dan penganggur daripada kata dasar anggur, nak tambah imbuhan peng, kena buang huruf alif. Okey. Seterusnya adalah imbuhan awalan yang tidak mengubah kata dasar. Okey, ni antaranya mem, men, pe, pem, pen. Okey. 3, 4, 5, 6 ni memang tak ubah kata dasar. Okey. Untuk ejaan dia, ni imbuhan awalan tau. Okey, imbuhan awalan. Bila imbuhan awalan, nak tambah imbuhan awalan me, mem, men, pe, pem, pen, kata dasar tersebut tak perlu diubah. Tambah sahaja di hadapan dia imbuhan. Contoh dia memasak, kata dasar masak, imbuhan awalan kita nak isi me, isi sahaja dekat sebelum mim tu. Me. Okey, memasak. Membasuh daripada kata dasar basuh, membasuh. Okey, mendaki daripada kata dasar daki, pesakit daripada kata dasar sakit, pembuka daripada kata dasar buka, dan yang terakhir pencuci daripada kata dasar cuci. Okey, imbuhan ini kamu tak perlu ubah kata dasar tersebut. Okey, sekian sahaja untuk hari ini tentang imbuhan awalan. Terima kasih kerana sudi mendengar pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.